buat dewan. Ini kad saya jemput UP sekali. Tuan-tuan. Habis dah tuan-tuan, habis. Dia kata macam ni ke Islam? Macam ni ke Islam? Aku sudah kenal berapa banyak orang Islam, tapi ini haji betul-betul dia, haji betul bukan haji nombor tu. Ini betul-betul punya haji. Lain punya tak boleh pakai punya haji, dia kata. Dia hormat kita tuan-tuan. Dia hormat kita, makna dia hormat Islam, agama kita. Nabi SAW buat macam tu. Nabi dengan orang bukan Islam ni, Nabi buat macam tu. Tuan-tuan pernah baca hadis riwayat Muslim, cerita satu budak Yahudi sakit teruk nak mati. Nabi pergi ziarah. Nabi duduk di tepi kepala dia sebelah kanan. Nabi kata dekat dia, ya ghulam aslim, wahai budak, masuklah Islam. Nabi kata dekat dia. Pasal budak ni dia duk khidmat untuk Nabi, tapi dia tak Islam, tapi dia syok dekat Nabi. Dia syok dekat Nabi, dia seronok dengan Nabi. Bila dia sakit, Nabi mai tengok dia masa sakit tu. Nabi duduk tepi kepala dia. Nabi kata, ya ghulam aslim, masuklah Islam. Hang masuk Islam, hang selamat. Nabi kata kat dia. Ini dah very last moment lah. Kalau hang dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syurga duk tunggu hang. Dia tengok pak dia. Budak Yahudi ni, dia tengok pak dia. Pak dia Yahudi, tak Islam. Dia tengok pak dia. Pak dia tengok, pak dia kata dekat dia, Ata' Abul Qasim. Ata' alif ta'in. Ata' maksud dia taatilah. Ata' Abul Qasim. Pak dia kata dekat dia, hang taatlah kehendak Abul Qasim, Nabi ni. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha, masuk Islam dalam duk sakit tu. Mati dia. Nabi keluar daripada rumah dia. Nabi kata apa? Selamat dia daripada neraka. Nabi, orang putih kata to that extent, Nabi pergi sampai ke tahap tu. Menjadi contoh, menjadi satu benda yang orang boleh, Nabi ni idola mereka. Pembesar kaum manakah, apakah mai daripada mana, mai jumpa Nabi, mai mengadu dekat Nabi. Mereka tak Islam, satu kaum tak Islam, mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam ni. Kami ni susah, satu kaum kami ni, kami orang susah, kami hidup melarang. Bawa dia pergi dekat satu lembah antara dua bukit. Di situ ada kambing banyak. Orang mai duk bagi dekat Nabi. Nabi tunjuk tu semua. Nabi kata, ini untuk hang dengan kaum hang. Ambil. Terkejut dia. Ambil, Nabi kata. Semua, Nabi kata. Dia balik pergi dekat kaum dia. Dia kata, masuk Islam dah semua. Dia kata, aku tidak pernah tengok satu manusia yang menderma, yang bersedekah, tidak takut jadi fakir. Dia kata, aku tidak pernah jumpa dalam hidup aku. Dia ketua kaum, orang tua dah. Aku tidak pernah dalam umur hidup aku jumpa satu orang yang bagi sedekah sampai tak takut jadi miskin, jadi fakir. Dia bagi semua. Masuk Islam lah. Terus ada tunggu dah. Satu kaum Islam. Nabi dia tidak buat gimmick. Nabi dia tidak buat retorik. Nabi dia sungguh-sungguh, dia ikhlas. Keikhlasan Nabi itu terserlah di wajah dia. Dia ikhlas. Dia bercakap tentang satu benda tu, orang nampak hikmah, kebijaksanaan keluar daripada mulut dia. Macam mana sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, dia gigi jarang. Mus'ab ni. Sahabat lain ulah tentang Mus'ab ni. Sahabat lain kata apa? Mus'ab ni kalau dia bercakap, nampak kebijaksanaan keluar di celah-celah gigi dia. Pasal gigi dia jarang. Nampak kebijaksanaan keluar daripada celah-celah gigi dia. Betul. Peribadi yang macam ni yang banyak menyumbang kepada orang ikut Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini hadis dia. Ini ayatnya. Dia Allah kata fasharibuna alaihi minal hamim. Dah makan zakum lekat, bagi pula hamim, makan nak minum hamim, nak bagi lepas buah zakum yang lekat tu. Bila minum saja hamim apa jadi? Hangatnya tu masuk dalam perut, maka bercerailah segala tulang dan sendi mereka itu. Fasharibuna syurbal him. Maka minumlah mereka itu seperti mana minum unta yang dahaga. Tu dia. Maknanya apa? Tak boleh tolak. Ahli neraka ni ashabus shimal. Dia start cerita dengan orang yang terima rekod tangan kiri. Orang yang terima rekod tangan kiri ni dalam neraka.
Dalam neraka, di antara azab yang dia kena, makan buah zakum. Bila makan buah zakum, tak boleh nak telan, tak lepas. Tolak dengan hamim, dengan tembaga cayang. Tolak masuk. Leburan tembaga cayang hangat. Tolak masuk. Bila masuk je, luruh segala isi perut ni. Bukan minum teguk macam tu dah. Tuhan abang pula. Tuhan kata apa? Fasyaribuna syurbal him. Mereka terpaksa minum hamim itu. Minum macam mana unta dahaga minum air. Koh. Minum, tak boleh tolak minuman tu. Walaupun minum tu membawa azab, tapi kena terus minum juga. Macam tu maksud dia. Benda ni dia dah jadi apa? Dia dah jadi beyond control. Orang putih kata. Banyak orang putih pula malam ni. Beyond control ni maksudnya dah tak boleh kontrol. Dah tak boleh kontrol. Pasal apa? Allah kontrol kita masa tu. Kalau boleh kontrol ke, nampak buah zakum, tuang lah, tunggu apa lagi. Takkan nak pergi telan kot. Nama pun buah zakum, tengok pokok pun Quran kata apa? Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang dia macam kepala syaitan. Tak main dah aku dekat pokok tu, lari dah. Kalau kita boleh kontrol. Masalahnya kita tak boleh kontrol. Kalau kita boleh kontrol, masa rekod amalan mai tu kita sorok tangan kiri, kita tangkap dengan tangan kanan. Kalau boleh kontrol. Masalahnya beyond control. Masalahnya tak boleh kontrol. Bila yang kita start tak boleh kontrol ni? Bila tuan-tuan? Bila masuk kubur. Bila mai Munkar dan Nakir. Bila Munkar dan Nakir tanya kita, man rabbuk? Siapa Tuhan engkau? Kita dah tak boleh kontrol dah. Walhal kita masa atas dunia ni mengaji sampai PhD. Walhal kita di atas dunia dulu ada degree. Wahai kita di atas dunia dulu satu orang yang bercakap petah dan fasih. Takkan soalan malaikat man rabbuk, siapa Tuhan, kita tak boleh nak jawab. Kalau kita boleh kontrol, kita boleh jawab. Kita kata Allahu Rabbi. Masalahnya apa tuan-tuan? Masa kita tak boleh kontrol. Masalahnya pada masa tu Allah kontrol kita. Allah bagi kita ni macam mana kita atas dunia dulu, takat tu ya keupayaan kita. Kalau kita atas dunia dulu bantah, degil dengan Allah, dengan agama, dengan apa, kita tak boleh nak jawab. Bangkit di mahsyar, kita atas dunia dulu, kita duk main basketball, shoot sebelah tangan aja, masuk. Tapi bila sampai di mahsyar esok ni, rekod mai, kita nak tangkap tangan kanan, tak boleh, tangan kiri tangkap. Pasal apa? Pasal beyond control. Anda faham tak benda ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni semua bergantung kepada satu, limpah rahman Allah. Allah kesian kita macam mana. Dan Allah nak kesian kita, dia nak tengok juga kita macam mana. Kalau kita di atas dunia ni, hidup mati kita, masa kita habis dengan duk fikir agama, Allah tolong kita insya-Allah. Allah tolong kita. Allah tak buat zalim dekat hamba dia. Atas dunia kita ni ingat agama aja dalam hidup kita. Kita kerja, kita cari makan, kita cari rezeki, kita nak hidup, kita nak ada duit. Cantik yang tu semua. Tapi guideline agama duk ada. Dia duk guide kita. Kan? Ada tuan, kita jumpa orang macam ni ada. Sahabat duk menjaga telefon. Ustaz nak tanya ustaz. Sajalah ustaz jangan gelaklah soalan saya. Lagu tu soalan mai dulu. Saya kata okey saya tak gelak. Saya kata. Apa dia? Tak macam saya menjaga, ustaz tahu saya menjaga, dia kata. Boleh tak boleh ustaz, dia kata kita akad jual beli dengan kawan yang beli tu satu harga tapi invoice kita buka harga lain. Boleh tak boleh? Dia tanya macam tu. Saya duk menjaga, saya jual satu barang, satu orang beli daripada saya. Kita akad jual beli harga betul ya. Tapi invoice buka harga lain. Boleh tak boleh ustaz macam tu? Orang yang tanya soalan macam ni adalah orang yang ingat Allah dalam hidup dia. Itu saya nak abang yang tu. Dia ingat Allah dalam hidup dia. Dia tanya kita dulu, boleh tak boleh? Dia nak tahu jawapan tu, boleh tak boleh? Pasal apa? Pasal dia ingat Allah. Dia letak Allah dalam nak buat keputusan apapun, dalam nak buat tindakan apapun, dia letak Allah dulu. Clear tak clear benda ni dari segi agama? Kalau saya tanya dia, kalau saya kata tak boleh macam mana? Saya ikut ustaz. Dia kata, no, saya tak, bukan ikut saya, ikut agama. Okey. Kan? Dia tanya, ustaz, saya banyak soalan dia tanya kalau cerita tu tak habis lah. Kan? Jadi nak cerita kata manusia ni dia letakkan Islam sebagai guideline hidup dia.
Cantik orang macam ni. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fasyaribuna syurbal him, maka minum ahli neraka itu akan hamim itu macam mana minum satu unta yang dahaga. Dia terpaksa kena minum benda tu. Firman Allah, hadza nuzuluhum yaumaddin, maka inilah rupa tempat turun mereka itu, yakni ahli neraka itu, inilah tempat duduk dia di akhirat esok tu dia. Habislah, start dengan terima rekod tangan kiri, kesudahan dia macam inilah. Dia akan pergi ke neraka, dia akan